Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 9 Mei bersama saya Fazril Hisham Afandi. Bersiaran terus dari Studio HD Kuching. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kerajaan Sarawak semalam mengumumkan tambahan peruntukan bernilai RM290 juta sebagai suntikan dana ekonomi negeri di bawah pakej bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS dalam membantu rakyat yang terkesan ekoran penularan wabak COVID-19. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata BKSS 3.0 ini mengandungi 7 langkah tambahan yang lebih inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat di Sarawak. Saya berharap pakej bantuan khas Sarawak Kusayang 3 dapat meringankan beban kewangan rakyat dan para peniaga yang terkesan akibat wabak ini. Dalam keadaan yang sukar ini, saya juga berharap bantuan ini dapat membantu memulihkan ekonomi kita dan dapat menyediakan landasan yang kukuh untuk terus makmur pada. Beliau berkata demikian ketika mengumumkan BKSS 3.0 di Wisma Babak Malaysia di Kuching. 7 langkah tambahan tersebut antaranya ialah saluran bantuan pembayaran secara tunai berjumlah RM1,500 kepada 30,000 ketua isi rumah yang sebelum ini tidak tersenarai di bawah BKKS 1.0. Turut mendapat manfaat adalah individu bujang, golongan penjaja, petugas barisan hadapan, pengendali perahu tambang serta operator sektor pengangkutan seperti operator van penumpang dan pemandu teksi. Menerusi inisiatif ini juga, kerajaan akan turut memastikan perkhidmatan perbankan Bank Simpanan Nasional dapat diluluskan di kawasan pedalaman dengan memperuntukkan sejumlah RM1.6 juta kepada bank berkenaan bagi tujuan perbankan bergerak termasuk pembelian kenderaan khas. Dalam pada itu, pengamal media di Sarawak turut menerima kabar gembira dengan bantuan kewangan berjumlah RM1,500 yang bakal dibayar secara one-off sebagai penghargaan daripada kerajaan negeri atas pengorbanan mereka sebagai barisan hadapan dalam membantu melandaikan keluk COVID-19 di Sarawak. Sebelum ini, kerajaan negeri telah mengumumkan BKSS yang pertama pada bulan Mac diikuti BKSS 2.0 pada bulan April lalu. Secara keseluruhan, ketiga-tiga BKSS melibatkan perbelanjaan kerajaan secara langsung serta tidak langsung berjumlah RM2.56 bilion. Kerajaan negeri memberi jaminan stok bekalan barangan keperluan asas sepanjang bulan Ramadan dan menjelang perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Gawai adalah mencukupi. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Kecil Rantaian Bekalan Makanan, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, jaminan diberi hasil pemantauan harian Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP di premis-premis perniagaan termasuk peringkat pengilang, pemborong dan peruncit. Stok bekalan barangan keperluan asas sepanjang bulan Ramadan dan menjelang perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Gawai adalah mencukupi dan majoriti kadar pusingan stok dijangkakan boleh bertahan selama 3 bulan. Jelasnya, pemantauan dilakukan ke atas beberapa jenis barangan dan stok meliputi telur ayam yang didapati mempunyai purata pengeluaran ladang sehari sebanyak 1.85 juta biji, ayam daging dengan purata 91,000 ekor sehari, minyak masak 158 metrik tan sehari dan tepung gandum sebanyak 350 metrik tan sehari. Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau turut mendedahkan purata stok semasa gula di 9 pemborong utama di Sarawak adalah sebanyak 2,800 metrik tan, beras sebanyak 32,352 metrik tan dan stok gas LPG sebanyak 37,200 tong. Selain itu, katanya bekalan barang makanan keperluan asas penduduk pedalaman di pusat jualan point of sale tidak akan terjejas kerana kota pada bulan 5 akan ditambah dengan kota bagi bulan Jun. KPDN-HEP Sarawak telah merekodkan sebanyak 35 kes kesalahan perdagangan sepanjang tempoh PKP bermula 18 Mac hingga 4 Mei dengan nilai rampasan sebanyak RM30,936.85 dan nilai kompaun sebanyak RM15,350.
Dalam sidang media sama, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu pengagihan bantuan makanan untuk golongan memerlukan di bawah program Bantuan Makanan Sarawak Kusayang telah selesai dilakukan. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Kecil Rantaian Bekalan Makanan berkata, bantuan makanan dengan peruntukan RM16.4 juta itu telah selesai diagih kepada isi rumah pada 25 April lepas. Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan sebanyak 380,887 isi rumah mendapat manfaat daripada pengagihan bantuan makanan tersebut yang memperuntukkan sebanyak 200,000 untuk setiap 82 kawasan Dewan Undangan Negeri. Our report shows that a total of 380,887 beneficiaries, comprising of the household in the rural and remote areas, the urban poor, and those without income due to the MCO, have received food supplies. Selain program bantuan makanan Sarawak Kusayang, rakyat juga menerima bantuan daripada Kerajaan Persekutuan di bawah program bantuan khas kepada ketua keluarga B40 dengan peruntukan RM3.1 juta yang memanfaat 40,000 isi rumah. Setakat ini, 39,088 isi rumah telah menerima bantuan berkenaan, manakala pengagihan sedang dilakukan untuk baki 912 isi rumah. Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA turut menyediakan RM582,500 bantuan khas di bawah tabung bantuan COVID-19 untuk 11,650 penerima. Dato' Amar Awang Tengah juga berkata kajian program pengagihan makanan mendapati rata-rata masyarakat menghargai bantuan berkenaan selain memuji pengagihan pada masa yang tepat. Namun, masih terdapat golongan yang tercicir secara tidak sengaja dalam pengagihan bantuan dan pihak terlibat diminta menghubungi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian atau Pejabat Kebajikan Bahagian untuk tindakan lanjut. Sarawak merekodkan satu kes positif COVID-19 baharu semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes positif ialah 538 kes setakat ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan satu kes baharu positif COVID tersebut adalah dari daerah Kuching. JPBN menerusi kenyataan memaklumkan semalam turut merekodkan 6 kes telah sembuh dan discharge daripada hospital. Sementara itu, daerah Kuching dan Kota Semerahan masih berada di bawah kategori zon merah dengan mencatatkan kes banyak 143. 9 daerah berada di bawah kategori zon kuning dengan daerah Bintulu mencatatkan 9 kes, Serian 8, Bau 4, daerah Terbeduk, Sibu, Miri masing-masing mencatatkan 2 kes dan daerah Limbang, Lunduk serta Simunjan 1 kes. Sementara 29 daerah di bawah kategori zon hijau dengan Betong 10 kes, Sarike 2 kes, Asajaya 1 kes dan daerah lain tiada kes direkodkan. Manakala seramai 185 pesakit positif COVID-19 sedang menerima rawatan di hospital. Daripada jumlah itu, 159 sedang dirawat di Hospital Umum Sarawak, 14 di Hospital Sibu, 9 di Hospital Bintulu dan 3 sedang dirawat di Hospital Miri. Sebanyak 2 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, masing-masing 1 kes di HUS dan Hospital Sibu. Bersempena dengan bulan Ramadan, stesen radio RTM Sarawak FM tidak ketinggalan menyampaikan sumbangan kepada petugas barisan hadapan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Berbeza dengan sambutan Ramadan tahun sebelum ini, sumbangan yang disampaikan menerusi program Semarak Ramadan tersebut adalah berbentuk makanan untuk bersahur dan berbuka puasa. Menurut penerbit program Uji Morni, pihaknya mengambil pendekatan singgah dan beri bagi menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan dalam memerangi penularan virus COVID-19. Konsepnya lain. Konsep yang sebelum ini kami beramah mesra, kami lakukan macam-macam aktiviti bersama dengan masyarakat kampung dan kali ini memandangkan kita dilanda pandemik COVID-19, jadi kami mengambil pendekatan beri, singgah dan beri sahaja. Memandangkan kita pun dalam tempoh kawalan pergerakan kan. Jadi ini salah satu kelainannya lah.
Penyerahan sumbangan diadakan di Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tabuan Jaya yang turut dihadiri Timbalan Pengarah JBPM Sarawak Zainal Madasin bersama Ketua Bomba Zon 1 Hendry Ardiman Shah dan Ketua BBP Tabuan Jaya Faizal Sahari. Selain pihak Bomba, Sarawak FM juga akan melaksanakan program yang sama dengan petugas-petugas barisan hadapan lain di beberapa lokasi sekitar Kuching sepanjang bulan Ramadan ini. Ibu bapa mana yang tidak risau anak-anak berjauhan dari mereka semasa perintah kawalan pergerakan PKP ini? Bukan sahaja soal makan, minum dan tempat tinggal, tapi yang lebih merisaukan ancaman COVID-19 yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Bagi seorang pesara Rahman Buang, beliau bersyukur anaknya Fahmid Rahman, penuntut Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim Kedah, menumpang di rumah rakannya di Pekan Pahang apabila terkandas penerbangan pulang ke Kuching yang dibatalkan pada 19 Mac yang lalu. Saya rasa memang bernasib baiklah sebab keluarga yang tempatnya tinggal memang baik, nya kami call-nya, nya akan jaga. Masalah lain sih adalah sebab kami memang dah boleh kium duit dengannya. Manakala bagi Raja Imah Medani, dua anaknya berada di Semenanjung, Ammar Rushaidi Ahmad, 22 tahun, penuntut semester pertama di Universiti Teknologi Mara Shah Alam dan Noramirah Afiqah Ahmad, 19 tahun pula, di Netherlands Maritime Institute of Technology, Johor Bahru. Bimbanglah, risau dengan keadaan sudah dua. Walaupun jaminan oleh pihak U, oleh kerajaan memang tidak dijaga dengan baik. Kami pun berterima kasih dengan pihak U kena menjaga anak-anak kami orang dengan baik. Tetapi risau ya tetap ada. Lainlah kalau memang di depan mata kan. Sementara itu, Juriati Junaidi, ibu kepada Muhammad Izlan Zakir Han, penuntut UTP Perak dan Nurul Umira Zakir Han, penuntut Curtin University Miri, sentiasa berhubung dengan anaknya bagi mengetahui keadaan mereka semasa PKP ini. Memang khawatir sangat, yang amat sangat. Memang malam pun kita call, boleh dikatakan 2 kali sehari saya call. Bukan bimbang dia tak makan ke apa, tapi kita takut dia tak ada teman kan. Dekat sofa okeylah. Tapi still call every day lah. Setakat ini, mereka belum dimaklumkan tarikh anak-anak mereka akan dihantar pulang ke Bintulu. Namun mereka yakin atas langkah kerajaan menghantar pulang anak-anak mereka ke pangkuan keluarga masing-masing. Bersyukurlah dengan inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak termasuk Sarawak Volunteer yang sedaya upayanya nak mengurus supaya anak-anak kita dari belajar di Semenanjung supaya selamat balik ke Sarawak lah. Kerisauannya memang melanda mak bapak, walaupun keadaan sidaya memang dijaga benar-benar. Kami memang berterima kasih benar-benar dengan pihak kerajaan, lebih-lebih lagi kerajaan Sarawak yang benar-benar berusaha untuk membuat sidak balik. Kami betul-betul bersyukur. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM, jenama media diiktiraf paling dipercayai. Sentiasa patuhi amalan pencegahan COVID-19, jaga kebersihan diri anda, amalkan penjarakan sosial ketika berada di luar. Saya Fazril Hisham Afandi, salam hormat.